Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 5? Semoga kamu berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Bersama saya lagi Ustaz Azizul bin Mokhtar. Jangan lupa like, share, subscribe channel Ustaz Azizul. Mudah-mudahan kamu bertambah-tambah ilmu dan kamu dapat berkongsi dengan kawan-kawan kamu yang lain mengikuti channel YouTube Ustaz. Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar dalam tajuk sirah, iaitu hijrah membawa rahmat. Kamu boleh melihat pada buku teks kamu, di mana kamu sendiri ada buku teks pada muka surat 134, di mana di sini kita akan belajar bagaimana Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Baik, kita buka buku teks kamu. Kamu tengok pada muka surat 134. Baik, di sini kita dapati bahawa ada satu gambar macam orang nak pindah. Pindah barang. Nampak tak? Okey, nampak macam nak pindah barang. Lepas tu ada satu gambar lagi kat bawah ni. Macam seorang pelajar ni macam tak suka je. Macam tak seronok je. Dia nak berpindah. Kan? Okey, kita tengok kat sini. Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Oh, itulah maksud hijrah. Hijrah tu maksud dia berpindah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Itulah maksud dia hijrah. Baik anak-anak, kita tengok dekat sini. Ya, macam mana Rasulullah SAW itu berhijrah. Rasulullah SAW itu sebenarnya duduk dekat Mekah. Tapi setelah dia menerima tentangan yang hebat oleh kaum musyrikin di Mekah, maka Allah SWT meminta untuk Rasulullah SAW menurunkan wahyu agar baginda berpindah dengan sahabat-sahabatnya. Baik, faktor utama berlakunya hijrah kerana Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berhijrah. Memang Allah SWT yang suruh. Hijrah juga bermaksud perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Dua tempat itu anak-anak, daripada Mekah ke Madinah. Apakah hikmah di sebalik peristiwa hijrah itu? Anak-anak tahu tak kat mana Mekah dengan Madinah tu? Tahu tak? Okey, sekarang ni kita tengok Google Earth. Okey, tu dia. Inilah bumi kita anak-anak. Tu dia. Okey, kita tengok dekat sini, kita typekan Mekah. Okey, Mekah, Saudi Arabia. Oh, ni India ni, Saudi Arabia. Zoom. Lama dekat sini lah Mekah. Nampak dah hebat tak? Okey, dekat sini lah rumah Rasulullah SAW. Kampung asalnya Rasulullah SAW. Selepas itu, Rasulullah SAW telah diminta oleh Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah. Mari kita tengok Madinah pula. Mana dia Madinah? Mana dia Madinah? Kita type dekat sini Madinah. Kita guna aplikasi Google Earth. Oh, mana dia Madinah? Alamak, duduk di atas ni. Ini masjid dia ya, Masjid An-Nabawi. Yang tadi tu Masjidil Haram. Masjidil Haram ni terdapatnya Kaabah. Kat sini terdapatnya Masjidil Nabawi yang ada kubah hijau ni bawah ni lah Rasulullah SAW ada jenazah Rasulullah SAW ataupun maqam Rasulullah SAW di situ. Baik, kalau kita tengok dekat sini Madinah, kat mana jarak dia? Kita kena mengetahui dari segi geografinya, kita boleh tahu. Ini negara Arab Saudi lah. Daripada Mekah dekat sini tadi, Mekah dekat sini dan dia naik ke atas. Nampak tak? Dia naik ke atas itu, itulah perjalanan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Lebih kurang 500 lebih kilometer. 500 lebih kilometer lah jauhnya perjalanan itu. Itulah ya. Okey, baik. Jadi, kita berpindah kepada buku teks kita semula. Kita tengok apakah hikmahnya. Kita nak tahu hikmah-hikmahnya. Hikmah ni maksudnya apakah kelebihan-kelebihan setelah Rasulullah SAW telah berpindah.
Itu di sini. Agama Islam semakin berkembang di muka bumi Mekah, semakin banyak orang memeluk agama Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Allah SWT telah mewahyukan Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwah Islam, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan dakwah Islam. Jadi Rasulullah pun telah berkempen, berdakwah. Maka ramailah orang masuk Islam. Jadi oleh kerana itu, situasi ini mengakibatkan masyarakat musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah orang-orang Islam. Jadi orang musyrikin Mekah ini, mereka tidak reda dengan apa yang telah berlaku pada Rasulullah SAW, iaitu orang Islam semakin bertambah dan Islam semakin kuat di muka bumi Mekah. Maka mereka ini telah menyekat. Mereka memulaukan Rasulullah SAW, memulaukan para sahabat baginda, menyeksa, dan berbagai-bagai lagi lah bentuk-bentuk siksaan yang telah dibuat oleh orang musyrikin di Mekah pada masa itu. Umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada di dalam kalangan mereka itu dibunuh. Alamak, kena bunuh. Kena bunuh kerana masuk Islam, kena bunuh dengan kejamnya. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, kena maki, kena hamun, kena macam kena caci lah, ya. Ini menyebabkan orang-orang Islam ni rasa tak selesa, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Dicakap benda-benda yang tak betul terhadap orang Islam. Mereka melemparkan fitnah, caci maki, membuat perkara-perkara yang boleh mengeruhkan lagi keadaan. Kenapa? Kerana mereka tak suka. Ramai orang telah memeluk agama Islam ataupun mengikut Rasulullah SAW. Kehidupan ketika itu ada sangat perik sehingga Allah SWT telah memberikan kebenaran kepada umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Sebab itulah Rasulullah SAW telah diberi kebenaran oleh Allah SWT untuk berhijrah ke satu tempat yang lain, iaitu ke Madinah. Seperti yang kita tengok kat dalam peta tadi. Ke utara. Dia kena naik ke utara. Iaitu dekat mana tu? Dekat negara Saudi Arabia. Bukan dekat Malaysia. Malaysia ni tempat yang jauh, tempat yang lain pula. Kamu kena rajin-rajin tengok peta dunia. Pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Rasulullah SAW ini sebenarnya telah dipelawa oleh orang-orang daripada Madinah. Penduduk-penduduk Madinah ini telah mengenali Rasulullah SAW. Telah tahu cerita-cerita, kata ada seorang pemimpin daripada Mekah yang baik hati, yang mulia, yang kasih sayang, yang membawa satu ajaran tauhid, iaitu Rasulullah SAW. Jadi mereka ni telah mempelawa Rasulullah SAW untuk datang ke tempat mereka, iaitu Madinah, dan menjadi pemimpin mereka. Okey. Dan seterusnya para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Maka mereka ini, iaitu orang-orang Islam, berhijrah secara rahsia dahulu. Mereka tidak buat pengumuman di radio ataupun tidak buat pengumuman di televisyen ataupun media sosial, masuk IG ke TikTok ke, tak. Mereka buat secara senyap-senyap dahulu, agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Takut nanti orang musyrikin Mekah akan menyekat dan menggagalkan usaha mereka untuk berpindah. Okey. Jadi antara sahabat-sahabat yang terawal berhijrah ini termasuklah iaitu Abu Salamah, Abdul Asad dan Mus'ab bin Umair, dan sahabat-sahabat yang lain pula. Yang paling last sekali iaitu Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya yang paling rapat, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Itulah yang paling terakhir sekali, yang keluar daripada Mekah. Nampak tak? Begitulah Allah SWT mengajarkan kita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebab itu dalam gambar ni dia tunjuk bahawa ada seorang budak ni yang tadinya kusam je mukanya, ya. Tapi akhirnya dia faham apakah maksud hijrah, maka dia pun ceria kembali di dalam ni. Okey. Dia pun ceria kembali. Nampak gambar ni. Dia pun faham apakah maksud hijrah. Mungkin mak ayah dia hendak hijrah ke tempat lain, kena tukar ke. Okey. Okey.
Okey. Setelah itu anak-anak, kita lihat pula dekat pelajaran yang seterusnya. Okey, iaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dia ada peristiwa-peristiwanya. Okey, pertama, Nabi Muhammad SAW berhijrah setelah mendapat perintah Allah SWT. Okey, kita tahu melalui malaikat Jibril. Iaitu malaikat Jibril, iaitu ketua para malaikat yang memberitahu wahyu ini. Cakap pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, engkau kena berhijrah ke Madinah. Baginda pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW apabila mendapat tahu bahawa beliau diminta oleh Allah SWT untuk berhijrah, maka baginda pun pergi menemui Abu Bakar, iaitu sahabat yang paling beliau rapat. Perancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama. Dan Rasulullah SAW telah mengatur rancangan. Bukan pergi, hari ini cakap nak pergi terus ambil beg, bubuh baju, hari ini pergi. Bukan macam tu. Melalui perancangan-perancangannya. Kita tengok. Kita tengok ada nama-nama orang di sini yang telah dicatat. Yang terbabitnya ada tugasan dan tujuan tugasan tersebut dilakukan. Kamu boleh tengok dalam buku teks ini ya. Pada muka surat 136. Okey, kita tengok seorang-seorang. Abdullah bin Uraiqit, iaitu seorang musyrik. Orang ni dia orang musyrik lagi ni. Dia bukan Islam ni. Tapi dia telah melakukan tugasan untuk dalam cerita bagaimana Rasulullah SAW hendak berpindah daripada Mekah ke Madinah ni, dia terlibat sekali. Dia upah menjadi penunjuk jalan, iaitu jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Jadi, Abdullah bin Uraiqit ini, iaitu seorang musyrik ini, dia memang mahir tentang jalan-jalan. Jalan bukan macam jalan highway. Jalan dulu ataupun jalan di tempat itu adalah jalan yang berpadang pasir. Jadi sudah tentu jalan yang dilalui oleh orang selalu melalui jalan untuk ke Madinah itu, jalan itu sudah tentu akan diketahui orang. Maka telah diupah Abdullah bin Uraiqit ini untuk menjadi penunjuk jalan yang lain pula, jalan ibarat jalan kampung lah, bukan jalan highway. Iaitu tujuannya untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Sudah tentu kalau kita lalu jalan yang tidak dilalui oleh orang, maka kita pun akan dapatlah bersembunyi. Dan seterusnya, Abdullah bin Abi Bakr ditugaskan untuk memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad SAW ketika baginda berada di Gua Sur. Nabi Muhammad SAW ketika mana baginda berhijrah dengan teman rapatnya iaitu Abu Bakar, baginda tidak terus keluar. Baginda telah menginap di gua, bersembunyi di gua. Ada satu gua, itu Gua Sur. Jadi Abdullah bin Abu Bakar inilah sebagai orang yang menyampaikan maklumat apa yang telah berlaku di kota Mekah, pergerakan musuh. Makanya tujuannya adalah untuk mengetahui pergerakan musuh daripada masa ke semasa. Kita kena tahu apa musuh sedang buat sekarang ni. Adakah musuh sedang cari sebelah mana, sebelah area mana, kita sembunyi sebelah area sini, kita boleh keluar ke tak boleh keluar. Semuanya dipantau dan diberi maklumat oleh Abdullah bin Abu Bakar ini. Okey. Alright. Seterusnya kita tengok. Okey. Mana dia? Alright. Asma binti Abu Bakar. Abu Bakar ditugaskan untuk menghantar makanan. Masa Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar, maka Asma binti Abu Bakar ditugaskan menghantar makanan. Iaitu anak kepada Abu Bakar. Anak kepada Sayyidina Abu Bakar ditugaskan untuk menghantar makanan ketika mana baginda berada di situ. Memastikan bekalan makanan cukup. Nanti kelaparan pula mereka kat situ. Dan seterusnya, Amir bin Fuhairah ditugaskan untuk menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Maka ada seorang lagi nama dia Amir Fuhairah ini, dia bawa kambingnya
ke tempat yang dilalui oleh dua orang tadi, yang memberi maklumat dan juga yang menghantar makanan, sahabat Rasulullah SAW juga, di mana mereka berlalu ke ikut gua tu, untuk ke gua Sur tu, maka sudah tentulah ada tapak kaki. Maka tapak kaki itu telah ditutup oleh tapak-tapak kaki kambing pula yang telah dilalui oleh kambing gembalaan Amir bin Fuhairah. Jadi kambing tu dia lalu kat situ, habislah tapak-tapak kaki orang yang lalu area situ. Telah dikaburi. Mengelak di jejak musuh dan memastikan bekalan minuman mencukupi. Dan gembalaan kambing itu menghasilkan susu, dan susu itu digunakan untuk minum Rasulullah SAW dan sahabatnya. Okey, baik. Jadi kat situlah kita boleh belajar bahawa kita perlu merancang sesuatu perkara itu dengan spesifik agar kita mencapai kejayaan. Ini yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Baik, seterusnya Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Talib tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Burdah ni macam kain yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan bahawa ianya selimut baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika malam tu Rasulullah SAW nak keluar, maka dia telah meminta kepada Ali bin Abi Talib. Ketika itu umur Ali bin Abi Talib ini belasan tahun, untuk tidur dekat situ, menggantikan Rasulullah SAW. Dekat luar tu ada dah musuh yang sedang kepung baginda Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah SWT, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Setelah itu, baginda dan Abu Bakar radhiyallahu an bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Dia tidak terus ke utara, dia ke belakang, ke selatan dahulu. Yang tadi Madinah ke utara, maka dia undur dulu ke selatan. Duduk dekat Gua Sur dulu, sembunyi kat situ. Tindakannya itunya diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa itu berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Nampak tak? Begitulah Rasulullah SAW keluar pada malam tu dan telah digantikan oleh Ali bin Abi Talib. Dan masa itu musuh Rasulullah SAW ni, orang-orang yang nak membunuh Rasulullah SAW tertidur pada malam tu. Mereka duk berjaga di luar tu, dah ready nak bunuh. Tapi Allah SWT telah menidurkan mereka. Dengan mana Rasulullah SAW keluar daripada rumah itu dan membaca salah satu ayat daripada surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan dibacakan di pasir dan ditebarkan kepada orang-orang yang berada di sekitar rumah baginda dan mereka pun tertidur. Itulah Allah SWT telah mengizinkan perkara itu berlaku. Dan ketika mana mereka nak masuk, mereka dah tersedar pada tidur, mereka pun buka-buka selimut, ingatkan Rasulullah kan, ingatkan Muhammad mereka nak bunuh, tengok alamat orang lain. Begitu mudahnya Allah SWT telah mengelirukan mereka. Okey. Dan ketika itu pula dan mereka pun tahu kata Rasulullah SAW tu telah keluar daripada rumahnya dan mereka tak sempat membunuh, mereka pun menjejaki bersungguh-sungguh lah. Mereka gila-gila punyalah cari Rasulullah SAW ni. Dan mereka telah menawarkan sesiapa yang berjaya menangkap Muhammad SAW akan dihadiahkan 100 ekor unta. 100 ekor, babe. Banyak oh. 1 ekor bukan 1 ekor. Unta ni ibarat macam trailer lah. Macam trailer. Macam lori besar. Kalau kuda ni ibarat macam kereta. Pada zaman itu. Kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah lumayan ditawarkan jika percaya menangkap baginda. Bukan main kepalang lagi lah. Marah bukan main lah penduduk musyrikin ni. Mereka pun menawarkan hadiah. Siapa boleh cari Muhammad SAW, siapa boleh mencari Muhammad, kita bagi 100 ekor unta ganjaran. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur. Setelah 3 malam mereka bersembunyi, maka barulah mereka keluar daripada persembunyian tersebut. Mereka tak pergi terus. Mereka mengatur strategi. Mereka duduk sembunyi dulu dekat Gua Sur.
Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak berjaya menangkap baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan hijrah. Semasa Rasulullah SAW keluar tu, maka datanglah seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini rupanya dia memang handal dalam ilmu jejak-jejak ni, menjejaki jalan-jalan di padang pasir ni, dan dia juga handal menunggang. Menunggang kuda. Jadi si Suraqah ni dia jumpa jejak kaki Rasulullah SAW. Dia jumpa jejak mereka tu. Jadi ketika mana dia hendak mendapatkan Rasulullah SAW untuk menangkap dan menuntut hadiah 100 ekor unta tu, kudanya terbenam ke dalam pasir beberapa kali. Sehingga lah Suraqah ni cakap apa kepada Rasulullah? Wahai Muhammad, aku mohon engkau lepaskanlah aku daripada kemelaratan ini, kemudaratan ini. Dia minta Rasulullah SAW, dia tengok air pelik ni, kuda aku asyik masuk dalam pasir je, terbenam dalam pasir sehingga aku jatuh. Kejap nak pergi tangkap je, jadi macam tu kudanya. Begitulah Allah SWT telah menyelamatkan kekasihnya Rasulullah SAW. Okey, baik. Okey, di sini kita tengok dia tulis apa? Burdah. Okey, kita tengok dia tulis kat sini, burdah, kain yang mempunyai corak bergaris yang dipakaikan pada badan. Ini yang dia telah menutupi Sayyidina Ali. Menyelimut Sayyidina Ali daripada dicam oleh musuh ketika mana musuh berada di luar rumah ketika itu nak membunuh Rasulullah SAW. Baik. Dan di situ kita boleh tahu bahawa berkorban masa dan tenaga demi agama. Ini yang kita nak terapkan pada anak-anak. Kita perlu berkorban masa, tenaga dan agama demi korban tenaga, masa demi agama. Hatta nyawa pun. Tengok macam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali telah berada di tempat situasi yang paling getir, iaitu kalau mereka tak buka burdah ataupun kain selimut itu, sudah tentu dibunuhnya Sayyidina Ali. Tapi Allah SWT nak menyelamatkan Sayyidina Ali masa itu umurnya belasan tahun. Ada yang kata 13, yang pernah Ustaz baca, ada kata 15. Maka Allah SWT telah menggerakkan mereka membuka terlebih dahulu. Melihat, ini bukan Muhammad. Jadi mereka tak bunuh. Kalaulah mereka bunuh terus dalam selimut tu, sudah tentulah mati. Maka beraninya si Sayyidina Ali. Hebat. Itulah kita berkorban masa lagi. Okay, baik. Seterusnya, anak-anak, kita pergi kepada Nabi tiba di Quba dan di Madinah. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an tiba di Quba. Di Quba, baginda membina masjid pertama dalam sejarah umat Islam. Dan ketika Rasulullah SAW keluar daripada Gua Sur, mereka pun teruskan perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu, mereka tidak terus sampai ke Madinah. Mereka tidak terus masuk kota Madinah. Mereka sampai dulu di satu kawasan itu, namanya Quba. Dan Quba itu, Rasulullah telah membina satu masjid, iaitu masjid yang pertama di dalam sejarah Islam, iaitu Masjid Quba. Masjid inilah dinamakan Masjid Quba. Nanti kamu berpeluang untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Kamu, insya-Allah Ustaz doakan, kamu bagilah ziarah Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Mereka pun menyanyikan nasyid. Sebab tu kamu pernah dengar lagu nasyid tu, Tala'al badru alaina. Kan? Itu nasyid yang telah digubah untuk jadi seronok dan cantik lah. Tapi begitulah. Begitu seronoknya penduduk Madinah untuk menerima Rasulullah SAW sebagai pemimpin mereka. Semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan akan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid. Muhajirin ini adalah orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ada dah sahabat-sahabat Rasulullah yang telah berhijrah masa itu, yang duduk dekat Madinah dah sampai. Mereka tu dah sampai. Dan orang Ansar itu adalah orang-orang yang memang asal mereka tu dekat Madinah. Dan
mempersaudarakan. Kita ni macam adik beradik, macam saudara. Dan mereka telah dibina satu masjid bersama-sama, iaitu Masjid Nabawi. Kini masjid itu dikenali sebagai Masjid Nabawi. Yang tadi ada kubah hijau tadi kita tengok kat Google Earth tu. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu menjadi aman makmur kota Madinah. Baik, kita tengok kepentingan peristiwa hijrah. Umat Islam hidup bersatu padu dan mengamalkan ajaran Islam. Maka Islam itu dapat ditegakkan dengan pentadbirannya, dengan konun-konunnya. Kerana tidak ada pengacau. Kalau tidak ada pengacau, ya, pengacau itu adalah kaum musyrik. Mereka ini tidak membantu dalam penyebaran agama Islam, malah mereka ini mengganggu Rasulullah SAW, mengugut dan nak membunuh sebagainya. Dan seterusnya rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman damai. Di Madinah itu bukannya umat Islam saja. Ada, di situ ada orang kafir juga. Ada orang Yahudi, maka mereka ini berbilang bahasa dan agama, hidup aman damai di bawah pemerintahan Islam. Kat situ bijaknya Rasulullah SAW. Dan Islam itu sebagai agama yang menjaga keadilan semua bangsa. Dan seterusnya dakwah dapat disebarkan secara meluas. Dakwah Islam dapat disebarkan dengan seluas-luasnya. Dan seterusnya negara Madinah menjadi maju dan digeruni oleh musuh. Mereka tengok, wow, Madinah sekarang ni hebat. Kita kena takut lah kat Madinah tu. Sebab apa? Tentera dia kuat lah. Mereka betul-betul berpegang pada ajaran Islam dan kita gerun lah. Musuh jadi gerun. Dan ini juga membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam mengatur strategi berdakwah. Itu yang membuktikan bahawa Rasulullah SAW itu Rasul, dan Rasulullah SAW itu fatanah, bijaksana dalam berdakwah ini. Baik, begitulah anak-anak. Ya, jadi seterusnya kita lihat sikit lagi i'tibar peristiwa hijrah. I'tibar. Apakah i'tibar? Dalam ni ada satu surat ya yang telah ditulis oleh seorang kawan kepada kawannya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Mariah. Saya ingin berkongsi maklumat dengan kamu tentang i'tibar daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Antaranya termasuklah kita hendaklah mencontohi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Okey, satu, melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Betul lah. Kita kena buat satu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Bukannya senang, kena atur strategi dulu. Membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu. Kita kena atur strategi macam mana nak pindah Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya, dengan menyediakan tempat persembunyian dan sebagainya. Tenang dan tabah menghadapi cabaran. Jangan panik. Tenang saja. Kerana Allah bersama kita. Tabah menghadapinya. Kerana dalam kesulitan yang nak berpindah daripada satu tempat ke tempat tu, mestilah hati kita tak senang. Tapi Allah SWT menyuruh kita melihat bagaimana Rasulullah SAW itu telah membuat satu strategi dan beliau baginda tenang saja di dalam menghadapi cabaran. Menjadi sahabat yang hormat menghormati dan saling membantu. Saling bantu-membantu sesama kita untuk menjayakan sesuatu tugasan dan projek. Sanggup berkorban masa dan tenaga demi mencapai keridaan Allah SWT. Mencapai keridaan Allah SWT. Itulah yang dicari oleh kita, keridaan Allah. Dan kita sanggup berkorban apa saja. Dan seterusnya berusaha memperbaiki diri atau keadaan kepada yang lebih baik. Kita berusaha untuk memperbaiki diri dan keadaan yang lebih baik. Dan sahabatku, semoga kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan. Sekian, semoga kita berjumpa lagi. Wassalam. Begitulah anak-anak, kisah hijrah Rasulullah SAW. Di dalam ini kita telah belajar ya macam-macam jenis-jenis sifat-sifat mulia yang boleh kita contohi. Dan kamu buatlah revision insya-Allah sampai muka surat 139 dan seterusnya kamu buat aktiviti sedikit. Mudah-mudahan kamu menjadi umat yang terbaik di dalam kalangan umat-umat Islam, dan Rasulullah SAW pasti berbangga dengan kamu. Mudah-mudahan video ini membantu kamu. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.